310 sampai sambungnya lagi ada 4 sebenarnya lagi. Yang atas yang bawah. Kullu ainin. Baik. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Kullu ainin, setiap mata, dan kita orang yang ada mata, menangis. Menangisnya bukanlah menangis macam kita sini. Nangis sana, nangis air mata darah pun tak guna lagi. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itulah hari kita. Dunia hari sementara. Dunia dapat tak dapat sudah. Yang dapat dunia pun akan lepas, akan tinggal juga. Dapat dunia pun luput. Betul tak? Dunia akan luput, akan tinggal. Sekarang aja dunia kita yang kita masih hidup dalam dunia, berapa banyak dunia kita dah luput. Rumah kita yang kita masih duduk dalamnya, kita masih boleh mampu ngecat sendiri. Masih mampu vacuum sendiri. Masih mampu nak nikmati sendiri pun tak boleh. Hanya kat corner kita saja kita dah tak kuat lagi rumah kita. Kereta kita pun dah kita jarang bawa. Orang saja yang bawakan kita. Dunia kita dah luput. Dunia kita dah luput. Matanya masih ada pada kita, tapi pandangannya dah tak seawas dulu lagi. Begitu. Segala apa yang pada kita semuanya dah luput. Kekuatan kita saja. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Peralatannya masih ada. Nak buat kok tak sanggup. Pasal dah luput dunia. Dunia dah luput dia. Akhirat itulah hari kita sebetulnya. Akhirat takkan luput-luput. Kalau sedih-sedihnya tak luput. Kalau gembira-gembiranya tak luput. Kalau nangisnya tak luput. Kalau tak nangisnya pun tak nangisnya tak luput. Ya. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan bakat min khasyatillah wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Artinya tiap-tiap mata akan menangis di hari kiamat, melainkan mata yang selalu menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang berjaga malam pada jalan Allah. Mata yang nangis kerana takut Allah Ta'ala. Selalu-selalu nangis tuan-tuan ya. Selalu-selalu nangis ya. Selalu-selalu nangis. Yang lillahi ta'ala nangisnya. Jangan pura-pura sembahyang nangis. Buat-buat. Tak ada orang kau tak nangis. Ada orang je kau nangis. Pura-pura gembeng. Allah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau nangisnya begitu? Kalau sampai salah hurufnya tak sah. Kalau nangis dalam sembahyang, hati-hati. Huruf tetap kena jaga. Huruf tetap kena jaga. Tak boleh tidak. Dan jangan pura-pura. Nangis dari dua kamu. Paling tidak Nabi mengatakan kalau nak nangis dalam sembahyang, jangan tak nangis walaupun sebesar mata lalat. Mata lalat tu kecil, bermakna tak sampai mengalir pun air mata kita. Tapi kita tahu kita nangis. Kita tahu hati kita tengah takut pada Allah Ta'ala. Ketika zikir kepada Allah, kena takutkan Allah Ta'ala. Kita sujud tu rasa kebesaran Allah, dan kita ni hamba yang banyak dosa. Jangan tak linang air mata kita pada ketika itu ya. Baik. Dan mata yang berjaga pada sabilillah. Mata jaga sabilillah kan alert, jaga. Iaitu mata tak akan menangis yaumil qiyamah. Tak akan menangis, maknanya hatinya tu penuh dengan kegembiraan, ketenangan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu ka'idli muharrar. Artinya, siapa yang melontar panah fi sabilillah mendapat pahala seorang hamba yang dimerdekakannya, ya. Orang yang merdekakan hamba. Jadi satu hamba dilepaskan. Ini satu anak panah dilepaskan. Satu anak panah lepaskan. Satu anak panah kau ganti, kau tukarlah. Satu anak panah disebutnya Nabi, jadilah satu peluru ke satu apa sajalah yang kau lontarkan untuk apa, menundukkan musuh-musuh yang angkuh. Pahalanya seperti merdekakan hamba ya. Sekali lagi kita ulang ya. Konsep perang dalam Islam bukanlah dalam aman damai kau timbulkan huru-hara. Bukan menceroboh hak orang, bukan memberontak, bukan menjadi penderhaka, bukan. Konsep perang dalam Islam ialah apa? Tengah aman damai tiba-tiba orang kacau buat huru-hara. Aman damai apa? Aman damai menyembah Allah. Aman damai membesarkan Allah. Aman damai dalam tauhid. Aman damai dalam mendirikan syariat, hak-hak orang ramai semua. Tak tahu ada yang kacau. Satu orang dibenteras, 2-3 orang. Kalau sampai sekumpulan manusia, perang tu namanya. Jadi untuk kembalikan keamanan dan kesentosaan dan keselamatan bagi segala-galanya, khususnya bagi Allah, punya hak untuk diimani ya. Dan termasuklah itu keamanan bagi semua orang. Sebab kalau hak Allah kita tak tunaikan, hak manusia habis semuanya. Orang-orang jahat akan anyayakan ya. Baik, itu konsep Islam ya. Jadi bukan perang Islam tu asal orang dengar kita sebut perang saja, orang Islam ni dah ready nak panah orang-orang lain.
Orang jahat disuruh panah. Macam polis lah, ada sentiasa ada pistol. Pistolnya ada peluru tak? Ada peluru. Dia tembak tak? Kadang dari awal kerja sampai pencen tak pernah sekali pun tembak. Ada tak ada lomba lari aja. Tang, itu saja begitu ya. Ada tak ada lomba lari. Lain tak pernah tembak sekalipun. Tapi ada sebut tentang tembak tak? Ada sebut tentang gelut dengan orang tak? Ada. Askar, berapa banyak askar yang dari awal masuk kerja sampai negeri yang aman damai berpuluh tahun tak ada perang semua. Dari awal sampai pencen tak pernah sekalipun perang. Tak pernah sekalipun perang. Itu konsep dalam Islam. Tapi pengajarannya ada, pelajarannya ada. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, manihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wariyahu warusahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Allah, siapa ada kuda kencingnya tainya pun ditimbang masuk dalam yaumul qiyamah. Begitu ya. Sampai sekali ya, itu menunjukkan apa? Tak ada yang disisirkan oleh Allah Taala. Tak ada yang disisirkan oleh Allah Taala. Artinya siapa yang mewakafkan seekor kuda pada sabilillah kerana penuh keimanan kepada Allah, kerana apa? Terasa hak Allah tak boleh dicerobohi. Allah yang punya perintah. Allah punya perintah mesti betul. Orang-orang yang ingkar kepada Allah mesti ditundukkan. Ingkar kepada Allah bermakna menimbulkan huru-hara bersama masyarakat. Itu ingkar kepada Allah Ta'ala. Kalau dengan dia akur dan patuh pada Allah Ta'ala, aman damai orang-orang sekitarannya. Ya, baik. Kerana iman kepada Allah dan penuh kepercayaan kepada janji-janjinya, maka makanannya, minumannya, tahinya dan kencingnya ditimbang di hari kiamat menjadi kebajikan. Makanan ni berapa banyak makan satu hari? 1 kilo. Kuda makan berapa banyak ya? Tak tahu. Banyak lah ya. Dengan manusia lagi banyak kuda ya. Pun semua dia ditimbang, dibayar oleh Allah SWT. Minumnya berapa banyak kuda minum. Sampai buang air besar, buang air kecilnya pun ditimbang oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu ada pahalanya yaumil akhir. Semua pahala dapat ya. Melengkapkan pejuang fisabilillah. Sebab tentang kuda saya teringat satu ya, Habib Ja'far bin Ahmad, bapa Habib Ali. Kat Kota Tarim di seorang ada kuda. Ni wali-wali ni aneh tau. Dia punya karamah dia, wali-wali ya, zaman dia last batch. Wali-wali yang nampakkan karamah yang aneh-aneh gitu. Selepas dia dah ditutup. Sebab zaman dah masuk era akhir zaman. Yang tutup siapa? Kutub zaman dia, Habib Alwi bin Syihab, wali kutub zaman dia ya. Minta ke zaman sudah akhir, minta ditutupkan karamah-karamah yang begitu. Macam dulu kita dengar kiai-kiai sekejap sampai Jawa, sekejap sampai sini. Sekarang semua tu dah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana zaman sudah akhir. Habib Ja'far tu karamahnya tu, kalau seluk keluar duit, seluk keluar azimat. Dan dia tengah susah-susah zaman tarim orang sekarang pun susah lagi zaman dahulu. Hari-hari sembelih kambing. Tak seekor 2 ekor. Sentiasa ada kambing rumah dia. Allah. Dan orang makan apa-apanya saja. Dia hari-hari makan nasi. Jadi siapa lapar pergi rumah dia. Ada makanan. Dia jadi supply. Subhanallah. Dan dia ada bela kuda, seekor kuda. Kan kaya tu ada kuda ya. Makannya banyak. Habib Ali kalau bilang saya pergi kuda kasih makan, saya taruh biji tamar makannya. Taruh dalam bali, sangkut kat leher dia. Saya nak sangkut kat leher dia, kuda tengok. Kuda, kau jangan makan aku. Kau makan ini. Aku nak kasih kau makan. Takut kudanya gigit dia. Habib Ali ya. Saya sangkut kat leher dia. Pandai dia makan. 1 butir pun tak tinggal. Dia dalam sangkut kat tengkuk leher dia tu, dia makan. Ada satu, Habib Ali tempah, Habib Ja'far tempah orang bikin tapak kuda. Tapak kuda besi tu. Apanya? Ladam ya. Amin tak bikin ladam tu, maka orang dah bikin kasih Habib ni. Dah siap ni. Habib Ja'far tanya, berapa upahnya? Habib kasihlah apa-apa saja yang Habib suka. Apa yang Habib suka? Kuda. Dah, aku hadiahkan kau kuda. Bikin tapak kuda, ladam dihadiahkan kuda. Ni wali-wali ni pelik ya. Wali-wali ni pelik. Orang kasih kuda Habib. Aku bikinkan ini, dia kasih kuda. Allah. Bawa balik. Selang 2-3 hari aja dia dah
dah tak larat. Kuda makan lagi banyak pada aku. Ini kita masuk berkubun. Kuda makan 4 seekor kuda je tak tertanggung. Dah tak tertanggung, dah tak larat. Kuda makan lebih banyak pada aku. Macam mana ini satu masalah dia tengok. Allah. Takdir Allah Ta'ala. Betul wali-wali kalau nak bikin apa, dia bikin. Dia suka hati dia nak bikin apa. Sebab dia, itu namanya arif billah. Dia tahu taktik Allah. Dia sangat percaya kepada Allah. Dia kasih. Dan dia ni nak dibaik kasih kuda tu memang kasih orang tu. Bukan sengaja nak menyusahkan orang tu. Kau tahan sikit, kau sabar sikit dengan kesusahan kuda ni. Satu ada orang daripada luar negeri, sana kan banyak orang-orang Arab keluar meniaga di Singapura, meniaga di tanah Melayu sini, meniaga di Abu Dhabi, meniaga di Mesir. Balik ada harta. Tengok, ada kuda lah. Setahu dia Habib Jaafar suka kuda. Tak tahu Habib Jaafar ada kuda ke tidak? Dia tak tahu tu kuda asal Habib Jaafar punya. Tanya fulan, kuda ni berapa? Aku pun tak tahu harga. Aku tak pernah kuda, aku tak tahu. Ini bukan aku beli. Ini bukan beli. Orang kasih sama aku. Dia pun tak tahu berapa. Dah, ikhlas. Seberapa dia kasih? Banyak. Ya Allah, dapat kuda. Dapat duit. Sebanyak-banyaknya harga kuda. Kudanya, ambil, bawa balik rumah Habib Jaafar. Habib Jaafar, aku hadiahkan kau kuda. Kau balik semula rumah aku. Allah, begitu ya. Ada memang tulisan dia, kudanya balik semula ke rumah dia dan orang tu dapat duitnya. Subhanallah. Subhanallah, begitu ya. Ini kuda ya, kuda. Kuda ni pintar tau. Kita kalau naik dia, paling pintar, expert naik kuda siapa? Nabi. Kita naik kuda ada pelana, ada kekang. Kekang tu macam steering. Pelana tu seat je, kita tak jatuh. Kalau orang betul mahir, boleh naik kuda tanpa pelana, tanpa kekang, dan kuda boleh jalan macam kaki dia. Kuda jalan macam kaki dia. Dia nak ke kanan, kudanya ke kanan. Dia nak ke kiri, ke kiri. Dia nak break, kudanya break. Jadi kuda tu, kaki kuda jadi macam kaki dia. Rasulullah paling mahir naik kuda, walau tanpa kekang, walau tanpa pelana, walau tanpa pacu. Kuda paling laju sekali. Rasulullah kalau naik kuda. Dan train kuda. Kuda yang paling lembik sekalipun. Kalau Rasulullah naik, terus jadi kuda paling laju. Serta merta. Mukjizat. Samping mukjizat ialah kemahiran Rasulullah SAW. Begitu Nabi SAW. Sangat mahir naik kuda. Ya. Kalau naik kuda, satu saya baru dengar lah, kita cuba naik dekat Negeri Sembilan tu ya. Kata tuan yang jaga tu, kalau naik kuda, kena hati confident. Kalau badan kita bongkokkan, takut, kuda tahu ini orang tak berani naik ni, sudahlah, mengada-ngada. Dia sengaja goyang-goyangkan biar kita jatuh. Kalau kita naik, tegap badan, dia tahu, ni orang, apa dia nak perintah aku? Apa dia nak, kemana dia nak bawa aku? Dia sedia. Tu apa sikap haiwan. Macam kucing lah. Makin kita takut kucing, dia makin kejar kita. Kan? Makin kita tak takut, dia buat bodoh saja. Haiwan dia tahu kita takut, dia berani. Baik. Sambung balik baca. Melengkapkan pejuang-pejuang fisabilillah. Imam Haddad ni sendiri tak pernah perang sabilillah lah. Tapi ilmu sabilillahnya tinggi. Ya, ilmu sabilillahnya tinggi. Orang yang membelanjakan sesuatu fisabilillah serta membantu pejuang-pejuangnya akan memperoleh ganjaran dan pahala yang besar sekali. Membantu pejuang-pejuangnya. Tapi hati-hati ya, sabilillah yang betul. Sekali lagi kita ulang. Jangan sekarang kau hantar duit pergi negeri sana, hantar duit negeri sini, sekali rupanya orang tu teroris. Sekali rupanya golongan radikal. Jangan, itu bukan sabilillah, itu kau bantu penganiayaan, itu jenayah tu namanya. Haram. Oh, bantu sabilillah, bantu itu atas nama sabilillah tapi bukan sabilillah. Kau atau dengar baca hadis ini terus, wah mereka pun kasih cogannya. Siapa bantu sabilillah, besar pahalanya. Sekali Allah, dia pun hantar duit. Sekali rupanya dia hantar kumpulan-kumpulan radikal. Dia hantar kumpulan-kumpulan teroris. Allah, semuanya tu ya. Jadi kau bantu jenayah rupanya, ya. Hati-hati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Artinya, orang yang melengkapkan seorang pejuang fi sabilillah sama seperti orang yang berjuang. Dan siapa yang membantu keluarga pejuang fi sabilillah dengan baik, sama seperti ia berjuang juga. Yang ongkoskan, yang bantu orang fi sabilillah, dia tak pergi. Uzur ke, sakit ke, tapi dia sumbang. Yang sumbang apa?
Orang kita kalau bilang tak wang, wong. Tak wong, wang. Wang-wang lah. Wang tu orangnya. Kalau ada wang, kau bagi wang. Tak ada wang, ya dirimu tolong bantu apa-apa yang patut. Tolong bantu dengan tulang empat kerat, dengan tenaga. Kalau ada duit, bantu. Sama macam kau pergi perang. Dia tak perang, dia jagakan keluarga yang tinggal. Dia jaga makan minumnya, dia kawalkan semua tu. Sama macam dia pergi perang. Kenapa? Suaminya, bapaknya pergi perang, anak-anaknya siapa yang jaga? Ini wakilnya yang jaga. Wakilnya ni, yang membantunya ni yang jaga, jiran tetangganya ke, saudara maranya ke, sama macam dia perang. Jadi kau memudahkan dia pergi perang dengan kau membantu. Begitulah orang-orang membantu alim-alim ulama, membantu kiai-kiai, membantu ustaz-ustaz, semua begitu. Apa ustaz tu punya pahala dia dapat? Sebab apa? Dia memudahkan ustaz tu buat kerja. Dia memudahkan ustaz tu buat kerja, ya, khidmat, ya. Pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seekor unta betina yang serba lengkap. Lalu diserahkannya unta itu kepada baginda seraya berkata, "Unta ini untuk sabilillah." Maka jawab baginda, "Bagimu gantinya 700 unta yang serba lengkap di hari kiamat." Allah. Harga gantinya 700 dengan ikhlas, dengan ikhlas. Kan kalau derma boleh ganda sampai 700, jadi dapat berapa kali? 10 ke? Full mark dia dapat. 700 serba lengkap. Unta dunia unta akhirat tak macam unta dunia. Unta akhirat lain istimewa. Unta akhirat kelengkapannya tak macam unta dunia. Unta dunia kelengkapannya tu segala apa yang kelengkap lah. Kalau sana kelengkapannya semua tu merupakan nikmat-nikmat belaka. Nikmat-nikmat belaka semua tu. Dapat markah penuh 700 kali ganda. Ya, 700 kali ganda. Besar pahalanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kataballahu lahu 700 dhi'fin." Artinya siapa yang membelanjakan sesuatu perbelanjaan fi sabilillah akan dicatat baginya 700 kali ganda. 700 kali ganda, ya. Semua yang sabilillah. Bila waktunya, ya? Wallahu alam. Akan ada nanti, akan ada akhir zaman, akan ada. Tapi bukan orang-orang macam kita yang tukang isytihar, ini perang sabilillah, ini perang sabilillah. Bukan level kita. Dan kalau ada seruan perang sabilillah, jangan terus terjun untuk bantu. Tengok original tak ada original. Tengok yang menyeru itu demi Allah ke tak demi Allah ke. Nak tahu dia demi Allah tak demi Allah, sementara belum perang dia orangnya atas jalan Allah tak jalan Allah. Pegang syariat Allah tak pegang syariat Allah. Tak pegang syariat Allah, tak atas jalan Allah, tak umpamakan Allah. Tiba-tiba dia kena ganggu, kenapa semua? Dia pakai nama sabilillah. Bukan. Itu untuk dia dapat balik apa yang dia punya, apa yang dia dah dikacau orang. Itu bukan, ya. Itu bukan. Sabilillah memang demi Allah, kerana Allah, ibadat pada Allah, taat Allah, tegak syariat Allah. Diganggu orang sampai luputnya apa dalam peperangan itu? Dalam serangan yang pertama tu. Luputnya apa? Luputnya agama dan tauhid. Itu sabilillah. Luputnya harta saja dan nyawa saja biasa, itu belum lagi namanya sabilillah. Perang-perang juga, pahala-pahala juga, tapi belum nama yang perang sabilillah. Membela kebenaran juga, tapi belum sabilillah. Kenapa? Bukan dengan jalan Allah. Bukan bermakna itu kita buat bodoh saja, tetapi belum boleh disebut sebagai sabilillah. Hatta sekarang perang-perang di Syria, di Palestin itu lagi perang saudara, berdosa. Kalau perang-perang di Palestin tu belum semuanya tu masih sabilillah, masih bergantung kepada niatnya. Kalau masih kerana tanah aku diambil orang, yai aku dibom orang, maka nak tuntut bela. Itu semua tu tuntut bela dan tuntut tanah, bukan tuntut iman Allah Taala. Ya. Bergantung pada niatnya masing-masing. Ya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man anfaqa 'alal ghazi lam yaghzu falahu bikulli dirhamin bisab'ati dirham. Wa man anfaqa 'ala nafsihi fil ghazwi falahu bikulli dirhamin 700 alfi dirham. Artinya
Barang siapa yang membelanjakan kepada seorang pejuang fisabilillah sedang ia tiada ikut berjuang bersama-sama, maka baginya atas setiap dirham pahala 700 dirham. Allah, setiap dirham 700 dirham, ya. Dan dia tak pergi, dia nafkahkan walau secupak tamar sekalipun buat bekal, walau sebilah pedang sekalipun, walau satu anak panah sekalipun, ya, walau apa sekalipun dapat pahala bagi setiap dirham 700 kali ganda, ya. Dan barang siapa membelanjakan ke atas diri sendiri fisabilillah, maka baginya atas setiap dirham pahala 700,000 dirham. Ini yang wang dan wong. Yang tadi wang saja pahalanya 700. Yang wang dan wong. Bukan nama Cina, ya, Mr. Wang, Mr. Wong, ya. Kalau dia ni beri wang dan dengan orangnya sekali, dengan jiwa raganya sekali, ya, maka pahalanya 700,000 dirham. Ini kita baca kitab-kitab ni semua sebut dirham, sebut dinar, ya. Ada satu dulu kawan saya lah, dia jarang ikut kelas-kelas kitab lah. Dia apabila mula baca kitab Sabilal kan, sebut dirham, dinar, dia dengar dia ketawa. Kenapa aku ketawa? Selalu aku dengar dirham dinar tu cerita piramid saja. Berapa dinar? Berapa dirham? Tuan-tuan, ini 3 dirham, 3 dirham. Sekali ini dalam kitab digunakan dalam bahasa kita dirham dan dinar. Maknanya benda tu benda yang digunakan, satu mata wang yang digunakan. Dulu aku kalau dengar dirham kitab hanya cerita piramid saja. 3 dirham, 3 dirham, begitu kan. Sekarang maknanya itu mata wang kita tu namanya, mata wang kita, dirham dan dinar. Kelebihan bersukarela fi sabilillah. Sukarela, ya. Sanggup volunteer diri. Tapi nak kena ikhlas, ikhlas-ikhlasnya. Sebutlah sikit di sini, ya. Kita nak sebut 2 cerita lah. Satu, orang yang awal mula dicemplungkan dalam api neraka, golongan pertama orang yang sabilillah. Tapi tak kerana Allah. 3 golongan dipanggil Allah Ta'ala, ditanya. Kamu yang pertama golongan ahli Quran. Rasanya yang level begitu sekarang ni tak tahu ada ke tidak? Tinggi. Ahli Quran. Tuhan panggil, tanya kepada dia. Wahai kamu, aku berikan kau Al-Quran, ilmu Al-Quran. Apa kau buat? Aku baca, ya Allah, dengan baiknya. Aku hafal, ya Allah. Aku laksanakan suruh dan tegahnya, ya Allah. Tak cukup itu, aku ajarkan orang, ya Allah. Semuanya. Allah bilang, bohong. Malaikat pun mengatakan, bohong kau. Tidak engkau buat begitu semua, kecuali biar orang bilang, Masya Allah, adalah alim, beramal pula. Dan beramal, ajak orang pula. Takut sekali, ya. Takut sekali, ya. Begitu. Bohong. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta dan kasih dia kemurahan. Wahai fulan, aku kasih kau harta, apa kau buat? Oh, aku dermakan, ya Allah, aku sedekahkan, aku buat silaturahmi, aku hantar ke rumah saudara mara aku yang jauh-jauh pun susah. Oh, Allah bilang bohong. Malaikat pun mengatakan, ya, kau bohong. Kenapa? Tak kau buat begitu biar orang bilang, saudara kita ni dah kaya raya, baik budi pula, tak lupa saudara, datang, rumah kita pun sudi datang. Bukan suruh kita ambil, dia hantar. Allah, macam mana nak dapat orang gini lagi zaman sekarang? Kau nak orang cakap, dah orang dah cakap, sekarang kau tak ada apa-apa. Yang ketiga, orang berikan dia keperkasaan. Perang sabilillah. Kuat turun perang sabilillah. Kuat turun perang sabilillah sampai terkorban. Dia sangka ditampil yaumil akhir sebagai syahid. Walau dia dah kena siksa kat kubur sekalipun, sebab dia kalau dapat dari hari mati lagi tu. Akhirat ulang bicara kan, ulang bicara, diingatkan kat sana dia dapat can lain lah. Dalam kubur tu nasib lain, dalam akhirat nasib lain. Maka Allah Ta'ala tanya, aku berikan kau keperkasaan, apa kau buat? Aku perang sabilillah, ya Allah. Aku tegakkan agamamu, ya Allah. Aku hujam musuh-musuhmu, ya Allah. Orang bohong kau. Malaikat pun kata bohong kau. Tak kau buat itu kecuali orang bilang, wah dia ni sabilillah, kesatria, jiwanya diserahkan pada Allah. Dah orang sebut kau begitu, kau dah dapat apa yang kau nak. Sini tak ada apa-apa. Jadi 3 golongan awal dicemplung dalam api neraka. Cemplung apa cemplung? Dimasukkan, dilempar begitu, ya, dalam api neraka, ya. 3 golongan. Ada satu pulanya.
seorang wali. Wali-wali ni kita bilang, saya hantar WhatsApp tadi gambar apa tu maulid mana tau? Maulid An-Nisa. Yang kita bilang maulid hari Khamis malam Jumaat penghabisan dalam bulan Rabiul Awal di Sayun. Semua tu datang, yang banyak dalam gambar-gambar tu semua masih ada dalam situ. Semua masih hidup lagi. Allah batch mereka. Semua mereka Abdul Qadir Muhammad Sagaf semua masih ada lagi ya. Semua masih ada lagi di maulid tu. Itu orang-orang yang kalau apa-apa semua dia jaga sangat rohaninya. Ilmunya, amalnya. Tapi yang dijaga sangat rohaninya antara Allah punya penilaian dalam hatinya, bagaimana gerak-geri hatinya. Zahirnya sederhana kita tengok majlisnya. Nampak berseri tak dengan lampu terang-terang, gelap gelita. Serbannya pun begitu-begitu aja habib-habib kita. Tak ada yang smart-smart lah kita bilang. Kita tengok dalam gambar tu kan tak ada yang paling smart tau. Semuanya serban jubah tapi macam kita tengok macam tak kemas lah, tak smart. Dia tak jaga zahir, maka sikit lebih kurang lah. Selekeh tu tidak, tetapi tidak begitu jaga sampai segak dan kemas begitu ya. Itu sangat-sangat jaga hati. Inilah orang-orang yang sangat-sangat jaga hati. Takut kalau aku melawa dan segak dan aku macam mana tapi Allah Ta'ala tolak tak guna. Maka sederhana asalkan batin aku pure kerana Allah Ta'ala. Ada seorang wali Allah. Sangat jaga hawa nafsunya, dia kekang. Hawa nafsu suka benda yang tidak baik. Tak suka benda yang baik. Tiba-tiba kok hawa nafsunya seru. Wahai fulan. Dan diorang tahu yang cakap dengan diri nafsu ke, bisikan syaitan ke, kalau kita semua tu selera lah ke, dan tak tahu selera tu dari siapa datang. Maka hawa nafsunya bercakap, mari kita pergi perang. Kaget dia. Loh, kok kau suka pergi perang? Hawa nafsu kan tak suka pergi perang. Perang kan boleh mati. Mari kita pergi perang. Dan apa dia nak trik ni? Nafsu kalau buat kita suruh baik, sebab itu kalau kita pergi masjid, ikut ilham daripada malaikat, arahan daripada Allah, kita akan buat ibadat dalam masjid. Kita pergi masjid tapi ikut hawa nafsu dan bisikan daripada syaitan, kita akan buat maksiat dalam masjid. Pergi juga tapi akan buat maksiat dalam masjid. Paling tidak mengada-ngada, paling tidak cari musuh, paling tidak gaduh. Allah semuanya begitu ya. Na'udzubillah. Loh, nafsu kok suruh aku pergi perang? Kenapa? Adalah ni dia nak terikkan aku. Bilang, wahai nafsu, kita pergi perang. Agaknya dia pasal nakkan aku nama, nak riak agaknya. Kita pergi perang, kita jangan pergi dekat dari pekan, dari kota. Jadi orang tak tahu pun kita masuk perang. Kita terus direct pergi ke medan perang. Boleh? Jadi orang tak tahu pun. Boleh? Kok tak nak pula? Aku suruh kok main boleh saja. Baik, lepas perang kita pun jangan balik lapor. Terus balik ke tempat kita sini. Jadi tak ada orang tahu kita pergi perang, tak ada orang tahu kita dah habis perang. Boleh? Kok semuanya boleh belaka? Nafsu jahat tak bilang semua boleh. Anak kita, kalau kita suruh apa semua, boleh pak, jaga-jaga. Nanti dia ada nak minta. Anak kita ataupun anak kita punya mak. Pun kadang gitu. Kok dengeran, kok suruh apa-apa semua, boleh bang, abang nak minum, abang nak gini. Terima, jaga-jaga. Tak tahu gelang. Gelang nak tukar bang agaknya lah. Ini contoh ya. Baik. Jadi apa nafsunya dia bilang, baik wahai nafsu, kalau kita pergi, kita bawa pedang saja, jangan bawa perisai. Jadi boleh ditikam orang tapi tak boleh tahan ditikam. Boleh? Kok semuanya boleh? Sanggup mati pula. Nafsu kan tak suka mati. Macam mana ni? Dia munajat kepada Allah. Tengok orang nak pergi perang tu pun ditapis hatinya, niatnya tu untuk apa. Wah, kedengar ada suruhan perang, kita pun terus pakai begini. Wah, akulah hero, akulah apa? Na'udzubillah. Gugur nyawa sia-sia. Allah, tak kerana Allah, tak untuk Allah. Allah jaga sekali niat. Satu masa kalau betul-betul ada seruan sabilillah yang sahih, sebelum keluar, tuan-tuan sekalian, taubat, sembahyang sunat taubat dulu kepada Allah Ta'ala. Paling tidak, kalau sempat sembahyang sunat taubat. Tak sempat, baca Allahumma anta rabbi. Sayyidil istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan banyak-banyak baca Rabbana la tuzigh qulubana. Nak pergi tu. Nak pergi. Sempat sarapan. Tak sempat sarapan dengan Rasulullah nanti. Begitu ya. Tapi yang nak dijaga hati dahulu. Hati dahulu kena jaga, clearkan hati dahulu nak berangkat. Maka orang wali salih ni dia munajat kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepadaku apa tipu daya nafsuku sampai dia ajak aku perang sampai semuanya disanggup.
maka Allah Ta'ala perintahkan nafsunya bercakap kepadanya. Dia bilang, selama ni kau bunuh aku. Aku nak apa-apa semua tak boleh. Tak duduk dengan orang, duduk kat gua sendiri aja, kat tempat sendiri. Betapalah kita bilang orang-orang bertahanus ini, berkhalwat ini. Aku nak apa semua kau tak kasih. Kau bunuh aku. Sekarang aku nak bunuh kau. Aku nak bunuh kau. Dia nak mati, dah tak tahan nafsunya lagi. Dia biar, apa tahu? Niatnya nak mati bunuh diri. Dan nanti biar lepas mati orang puji, wah ini wali yang sembunyi, wali yang gitu. Rupanya dia pergi perang, rupanya dia nak biar orang ni mati bunuh diri, dan lepas itu akhir hayatnya dia nak pasangkan riak. Riak dan ujub tu dia nak pasangkan. Tengok selamat dia punya sampai akhir tu. Dia oh engkau begini ya, sudah. Semua dia tak layankan hawa nafsu itu, dia pergi perang lillahi ta'ala. Dia pergi perang lillahi ta'ala. Tapi yang segala kehendak-kehendak nafsu itu dia tahu rupanya nafsu itu memang nak bunuh dia. Pasal tak tahan, dia dikekang selalu. Selalu kau bunuh aku, sekarang aku nak biar kau pula terbunuh. Sampai begitu sekali ya. Contohlah, kalau takdirlah betul-betul ada seruan serang sabilillah, awak pula dah boring dengan isteri, hutang pula banyak, macam mana ni nak terjun pelat, takut orang bilang mati sesat, ada perang sabilillah, tak apalah, ada can mati, harum pula mati namanya. Hutangku pandai-pandai lah orang bayarkan nanti ya. Niat bunuh diri tu namanya. Itu namanya bunuh diri, itu namanya ya. Itu namanya bunuh diri ya. Nak lepaskan daripada permasalahan. Semua dah ada dalam zaman-zaman, semua dah ada yang begitu punya sikap. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung baca pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin.